Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, ya, Ustazah sebutkan dulu kenyataan-kenyataan tentang soal iman ni biar kita faham. Pertama sekali adalah macam yang telah disebutkan tadi, iman ini adalah keyakinan yang bertempat dalam hati manusia, tetapi boleh nampak iman tu kenapa? Sebab dia beri pengaruh pada perkataan dia, beri pengaruh pada tindakan dia, beri pengaruh pada cara sudut berfikir dia, beri pengaruh kepada seluruh aktiviti harian dia. Memang iman kat sini, tengok aktiviti dia. Aktiviti orang beriman dengan tak beriman berbeza. Memang iman kat sini, tapi cuba dengar perkataan dia. Perkataan orang beriman dengan tak beriman adalah berbeza. Jadi, Masya Allah tuan-puan sekalian, seolah-olahnya kehidupan yang sedang kita jalani ini, sahabat-sahabat sekalian, adalah cerminan kepada iman. Cerminan kepada iman. Kenapa puan-puan datang tutup aurat pagi ni? Cerminan iman. Iman kita kepada Allah. Iman kita kepada kitab. Iman kita kepada Rasul. Iman kita pada hari kiamat. Bahawa di sana ada syariat Allah. Allah memerintahkan, Allah mewajibkan kita keluar dalam keadaan kita menutup aurat. Kenapa orang boleh keluar, dilihat, ditonton oleh laki-laki yang bukan mahram, laki-laki ajnabi, mendedahkan aurat mereka? Nak jawab macam mana? Ada kesan daripada soal iman tak? Ya. Kekuatan iman tu belum sampai kepada tahap kamu tak boleh keluar dalam keadaan macam ni. Kenapa? Kerana ini perintah Allah. Allah akan bertanggungjawabkan. Sampai hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi keimanan tu belum sampai tahap maknanya boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan tadi. Mungkin iman tu masih lagi turun naik. Tak apalah, dah tua besok pakai. Ya, dah tak lawa besok pakai. Masa lawa tak pakai pula. Ya, tertutup aurat, dah tak lawa barulah nak tutup aurat. Macam-macam lah alasan yang dibawakan oleh hati yang nilai iman tu mungkin, ya tuan-puan, graf dia tu, susut tu lebih banyak daripada menaik. Sebab itu iman yazidu wa yanqus. Ini sifat iman. Iman tu bertambah dan berkurang. Maknanya kita lah yang kena cari tuan-puan jalan supaya iman kita bertambah. Antara jalan supaya iman bertambah apa dia? Kita datang majlis-majlis, mendengar nasihat, mendengar tunjuk ajar, mendengar teguran, itu akan menambahkan iman. Baca Al-Quran akan menambahkan iman. Tadabbur Al-Quran menambahkan iman. Melihat apa yang berlaku di alam ini tuan-puan, ambil pengajaran, iktibar, akan menambahkan iman. Tuan-puan tengok peristiwa yang berlaku di Turki dan Syria. Ya, gempa bumi yang Masya Allah tuan-puan. Kita kalau kita duduk fikir betul-betul, cuba hayati, memang yalah, nak kata macam mana, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menimpakan beban kepada seseorang kecuali pada kadar yang mampu ditanggung. Tapi kita kena ingat, itu bukan ujian mereka saja, itu ujian untuk kita juga. Keprihatinan kita tuan-puan, tak cukup hanya negara Turki je nak urus masalah tu. Tak cukup. Ya, ini ribuan lagi ni yang masih tertimbus dah berapa jam. Baik anak-anak, baik orang tua, tuan-puan, lelaki, perempuan. Ya. Kehilangan harta benda, kehilangan nyawa. Ini bukan saja sokongan keuangan. Ini sokongan kepada mereka dari segi moral. Ustazah ada kawan tuan-puan, Ustazah baik dengan Khairat Foundation Malaysia, Ustaz Abdul Jalil ataupun Shelal nama sebenar dia, bahasa Turki dia kita panggil Ustaz Abdul Jalil. Terus dah hubungi sebab itu memang kampung dia. Dia dah balik daripada Malaysia lama lu kat sini, pergi balik duduk kampung dia dan nak masuk Malaysia masih lagi ada masalah dengan visa. Terus hubungi dia. Nampak blue tick tu kan, kita rasa lega hidup lah maknanya blue tick. Lepas tu dia terus jawab, Alhamdulillah Ustazah, kami sekeluarga berada di Indonesia. Dakwah ke Indonesia, Masya Allah. Tapi keluarga saya semua dekat sana. Dan Alhamdulillah rumah saya tu, dia kata selamat, tapi semua duduk dalam kemah sekarang. Duduk kat kemah.
Dan keadaannya ustazah adalah keadaan yang tidak mampu digambarkan lagi. Dia cuba nak gambarkan pada ustazah, keadaannya sangat teruk ustazah. Orang tak pernah terfikir benda tu akan berlaku. Tak ada apa-apa persiapan mental tuan-puan untuk menghadapi bencana yang sebesar itu. Dah tak boleh berfikir juga. Ramai yang tak boleh berfikir dah. Tak boleh berfikir mana keluarga, mana harta, mana, tak boleh berfikir dah. Ya. Sekarang ni cuma cuma nak suruh dia makan je. Kita sedia makanan, suruh dia makan, dia kata, supaya tubuh dia ada tenaga. Masya Allah ya, maknanya tekanan yang amat-amat sangat tuan-puan. Tapi kita pun, makna dengan keimanan kita lah tuan-puan sekalian, kita nak membantu mereka, nak tolong bantu. Ya. Sebab tu saya baca tadi, wallahu ta'ala alam, rasanya betul ada satu fatwa daripada Mufti Mesir kalau tak silap. Maknanya siapa nak keluarkan duit zakat kan, untuk tahun ni, terus je, tak payah tunggu sampai sampai cukup haul ke apa kan. Boleh dah terus keluarkan, bagi pada membantu masyarakat di Turki dan Syria, sebab mereka dalam keadaan yang terlalu terdesak, memerlukan bantuan kita semua, dan bantuan keuangan kita tu dilihat sebagai bantuan sokongan moral juga kepada mereka. Ya, selain daripada doa kita supaya cepat pulih semua keadaan yang sedang mereka tanggung. Kembali kepada soal keimanan. Kita nak tolong pun kerana iman kita kepada Allah. Ya, soal ukhuwah, soal persaudaraan, soal membantu. Tadi kita sebut innahum yusari'una fil khairat. Jangan tangguh bab buat baik. Kalau kita belum lagi bagi sedekah, bagi derma khusus untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan gempa bumi, maka jangan tangguh. Hari ni kita selesaikan urusan, biar keluar RM50, RM100 untuk apa? Khusus untuk bantu mereka pada saluran-saluran yang kita percayai. Ya, baik. Yang kedua juga telah saya sebutkan, sifat iman itu adalah yazidu wa yanqus. Ya, ini untuk yang mencatat lah. Ya, yang kedua adalah ia bersifat bertambah dan berkurang. Yang ketiga, muslimin dan muslimat sekalian, iman ini adalah sesuatu yang sifatnya akan diuji kaji, akan disaring, akan dinilai. Sebab mengaku beriman tu terlalu mudah. Mengaku beriman, saya beriman, saya Muslim, saya Muslimah, saya beriman. Marah kalau orang kata tak beriman ke? Beriman. Mesti kita marah kalau orang kata kita tak beriman. Maknanya sekadar pengakuan lidah itu terlalu mudah. Lidah ni tak bertulang tuan-puan. Semua benda dia mudah cakap. Dia tak bertulang. Dia nak kata dia itu, dia ini. Tapi tidak ditinggalkan semata-mata kepada lidah dalam bab keimanan. Kamu nak cakap apa, silakan. Kamu nak mengaku apa, silakan. Seolah-olah macam itulah tuan-puan ya. Seolah-olahnya Islam mengatakan, ya, kamu nak cakap kamu beriman, silakan. Kamu nak mengaku kamu beriman, silakan. Tapi kena ingat satu benda. Iman itu perlu dibuktikan. Ini sifat iman tuan-puan sekalian.